父神上帝，亲爱的救主耶稣基督，亲爱的圣灵，我们满心感谢赞美你的恩典。主啊，感谢你，今天你又呼召我们，可以来到你的脚前，我们可以来学习你的话语，来赞美你。主啊，这个时候我们将这个短短的时间交托在你手中。主啊，你再一次带领亚米娜姐妹，她要带领唱诗。主啊，一切都可以得着你的帮助，无论是在这个音乐上都求主你帮助都可以很顺利的。主啊，知道这个张老师要传讲你信息的时候，主啊，你也高抹他的口，主啊，让讲的翻译的一切都可以在你的掌握中。你的圣灵充满我们，让我们可以得着你的帮助。主啊，每一个要来参加的弟兄姐妹，主啊，你自己差遣他们，可以来跟我们一起参加这个中文的小组。感谢你，赞美你。我们将一切的颂赞、荣耀、尊贵都归于你。讲的祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。我们唱一个 praise ya, lagu pujian. Terima kasih Jamina. Ya, hari ini topiknya sangat penting. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seperti pujian yang telah kami lantunkan kepada Engkau, benar bahwa perbuatanmu ajaib, kelahiranmu ajaib, kasih-Mu ajaib, sehingga dapat menyelamatkan kami orang yang berdosa agar dapat selamat. Tuhan Yesus, begitu besar kasih-Mu sehingga hanya Engkau yang patut kami puji, patut kami tinggikan, patut kami muliakan. Ampunilah segala dosa kami, ampunilah segala pelanggaran kami. Kami juga akan mengampuni kesalahan orang lain.
Tuhan Yesus, hamba tidak bisa apa-apa, karena itu penuhi hamba untuk memberitakan berita yang sangat penting, yang sangat berharga ini Tuhan Yesus. Agar berita yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati manusia, sehingga banyak yang bertobat. Sehingga bahkan yang nonton di YouTube nanti dapat melihatnya dan percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu hamba berdoa. Amin. Hari ini topik yang bagus sekali dari Jamina. Simple tapi banyak orang yang belum mengerti. Mengapa Yesus datang ke dunia? Saudara, saya akan mulai dengan satu cerita. Yusuf sangat sedih. Dia bertunangan untuk menikah, tetapi semuanya berantakan. Tunangannya hamil, dan Yusuf tahu dia bukan ayahnya. Bagaimana bisa Maria tercinta mengkhianatinya dengan hamil dengan pria lain setelah dia berjanji pada dirinya sendiri? Pada Yusuf tunangannya, itu merupakan pukulan telak. Dan Yusuf memutuskan ia harus membatalkan pernikahannya dan mengakhiri hubungan tersebut. Namun Yusuf mempunyai karakter yang terlalu berlebihan untuk menjadi kejam. Yusuf adalah seorang yang baik. Jadi ia berencana untuk putus secara diam-diam tanpa mempermalukan Maria di depan umum. Yusuf telah membuat rencananya, tetapi sebelum dia dapat melaksanakannya, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata, Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 我们来介绍一下呀，约瑟跟玛利亚。约瑟非常难过，他订婚了，但一切都破裂了。他的未婚妻怀孕了。约瑟知道他不是孩子的父亲，他心爱的玛利亚在向自己许诺之后，怎么会背叛他，怀上另一个男人呢？给他的未婚夫约瑟只是毁灭性的打击。约瑟决定必须取消婚姻并结束这段关系。然而约瑟性格太过残忍，所以他打算悄悄分手，以免当众让玛利亚难堪。约瑟已经制定了他的计划，但在他实施之前，主的一位天使在梦中向他显现说道，就是在马太福音1章20节，正思念子嗣的时候，有主的使者向他梦中显现说，大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。 Amin. Saudara, mengapa Yesus datang ke dunia? Mungkinkah Maria masih perawan namun hamil? Mungkinkah bayi itu benar-benar berasal dari Roh Kudus? Nah, ya, Yusuf yakin. Dia percaya pesan malaikat tentang dari mana sebenarnya bayi Maria berasal. Tetapi mengapa bayi ajaib itu masuk ke dalam rahim Maria? Siapa bayi ini? Nah, malaikat menjawab pertanyaan itu juga. Dia berkata kepada Yusuf, Matius 1 ayat 21, dan inilah topik kita yang akan kita renungkan sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena 1, dialah yang 2, akan 3, menyelamatkan 4, umatnya dari dosa mereka. Jadi satu kata aja, mengapa Yesus datang ke dunia? Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nama Yesus bukan sekedar nama yang terdengar lucu bagi Yusuf dan Maria. Nama Yesus berarti
Tuhan menyelamatkan. Tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. 耶稣为何来到世上？是否可以？有没有可能玛利亚仍然是处女，但已经怀孕了？难道这孩子真的是圣灵来的吗？是的，耶稣确信，他相信天使关于玛利亚的孩子真正来自哪里的信息。但为什么这个神奇的婴孩会进入玛利亚的子宫呢？这个宝宝是谁？天使也回答了这个问题。他对耶稣说，就是在马太福音1章21节，他将生一个儿子，你们要给他起名叫耶稣，因为第一他，第二将，第三拯救，第四他的子民，第五脱离罪恶。就是耶稣来，他要拯救他的子民脱离罪恶。耶稣这个名字不仅仅是一个对耶稣和玛利亚来说听起来很有趣的名字，耶稣这个名字的意思是神拯救。耶稣来到世上的目的是将他的子民从罪恶中拯救出来。 Amin. Jadi saudara perhatikan 5 kata ini. Pertama saya akan bahas kata dia. Kita akan menikmati setiap kata dari dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertama kata dia. Ketika malaikat berkata dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, dia menyatakan dalam satu kalimat mengapa bayi Yesus datang ke dunia. Tidak ada kalimat di seluruh Alkitab yang menjelaskan arti Natal dengan lebih jelas. Kita perlu pernyataan itu untuk memahaminya dan kita perlu untuk menikmati setiap kata dan mengingatnya. Ini penting saudara. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dia dan hanya dia yang bisa menyelamatkan. Tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Dengan perbuatan baik kita, dengan moralitas kita, tidak bisa saudara. Yesus harus melakukannya untuk kita. Nama Yesus tidak berarti kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Nama Yesus bukan juru selamat itu banyak. Nama Yesus berarti hanya Tuhan yang menyelamatkan, hanya Dia. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah yang dimaksud dengan mengatakan Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 我们要享受每一个他的字。当天使说他要把他的子民从罪孽中拯救出来时，他用一句话说明了婴儿耶稣来到世上的原因。整本圣经中没有任何一句话能更清楚地解释圣诞节的意义。我们需要这个陈述来理解它，享受每一个词并记住它。他会将他的子民从罪恶中拯救出来，他也只有他才能拯救。我们谁都无法拯救自己，耶稣必须为我们做这件事。耶稣这个名字的意思并不是你可以拯救自己，耶稣的名字不是许多救主，耶稣这个名字的意思是拯救的神。使徒行传4章12节，除他以外别无拯救，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。这就是他要将他的子民从罪恶中拯救出来的意思。 Jadi hanya Dia, oke? Kedua, kita akan menikmati kata akan. Menyoroti kata berikutnya, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa, berarti itu sangat pasti.
Malaikat itu tidak mengatakan, Yesus mungkin coba-coba untuk menyelamatkan, atau dia akan mencoba menyelamatkan, atau mungkin akan menyelamatkan. Tidak. Malaikat itu berkata, dia akan menyelamatkan. Jadi saudara, kedatangan Yesus bukanlah sekedar keinginan atau harapan yang moga-moga bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Yesus dilahirkan dengan misi yang pasti tercapai. Kuasa Tuhan akan memastikan hal itu. 我们要享受每一个词将付出显示接下来的话，他会将他的子民从罪恶中拯救出来，只是非常确定的。天使并没有说他可以拯救或他会尽力拯救，天使说他将拯救。耶稣的到来不仅仅是一个美好的愿望和盼望，而是美好的事情发生的愿望。耶稣生来就带着一定要完成的使命，神的力量会确保这一点。 Oke saudara, berarti Yesus akan, itu berarti pasti. Oke saudara, kita akan menikmati kata selanjutnya, menyelamatkan. Kata berikutnya yang sangat penting adalah dia akan apa? Menyelamatkan saudara. Yesus tidak dilahirkan hanya agar orang memikirkan bayi-bayi lucu di saat Natal. Dia dilahirkan untuk menyelamatkan. Yesus tidak dilahirkan hanya untuk mengajarkan hal-hal baik seperti Konfusius atau membuat orang merasa lebih baik. Dia dilahirkan untuk menyelamatkan. Yesus tidak dilahirkan hanya untuk memberikan sedikit bantuan dan memberikan dorongan ekstra yang mungkin kita perlukan untuk hidup atau untuk meningkatkan diri sendiri. Bukan, Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan saudara. Yesus tidak dilahirkan agar kita mendapatkan harta yang banyak. Yesus tidak dilahirkan sehingga membuat semua persoalan dunia kita hilang. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan dari sesuatu yang sangat buruk dan untuk memberikan sesuatu yang ajaib. Dia akan menyelamatkan. 我们也要享受每一个字拯救。接下来非常重要的话，他将拯救。耶稣的诞生不仅仅是为了让人们在圣诞节时想起可爱的婴儿，他生来就是为了拯救。耶稣的诞生不仅仅是为了教导美好的事物，并让人们感觉更好，他也是为了教导人。他生来就是为了拯救。耶稣的诞生不仅仅是为了提供一点帮助，给我们额外的推动力来提高我们自己，他还帮助我们。他生来就是为了拯救。耶稣降生并不是为了让我们获得饥饿财富，耶稣的诞生也并不是为了让我们世界上的所有问题不消失。耶稣来到世上是为了把我们从坏事中或者罪恶中拯救出来，并给我们一些奇迹，他将拯救。 Amin. Kita akan menikmati setiap kata lagi. Dia akan menyelamatkan. Menyelamatkan siapa saudara? Umatnya. Jadi dia akan menyelamatkan umatnya. Siapa yang akan dia selamatkan? Dia akan menyelamatkan umatnya. Ini penting saudara. Itulah hal berikutnya yang harus dipahami. Walaupun darah Yesus memiliki kekuatan untuk menyelamatkan semua orang di bumi, Yesus tidak akan menyelamatkan setiap orang di bumi. Dia hanya akan menyelamatkan umatnya saudara. Keselamatan bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi pada semua orang. Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman. Yesus berkata kepada orang yang menolak dia, "Kamu tidak percaya karena kamu bukanlah domba-dombaku." Yohanes 10 ayat 27. "Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku."
Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan, tidak dilahirkan untuk menyelamatkan mereka yang dengan keras kepala, menolak Dia, memberontak dan tidak percaya. Dia dilahirkan untuk menyelamatkan umatnya, saudara. 我们再来看享受每一个字，他的子民，他要拯救谁？他会拯救他的子民，只是接下来要理解的事情。虽然耶稣的宝血有能力拯救地球上的每一个人，耶稣不会拯救地球上的每一个人，他会拯救他的子民。安全并不是每一个人都会自动发生的事情，你必须凭信心相信耶稣。耶稣对那些拒绝他的人说：“你们不信，因为你们不是我的羊。”约翰福音27章，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。28，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。耶稣生来并不是为了拯救那些顽固和悖逆和不信的人，他生来就是为了拯救他的子民。 Tuhan Yesus hanya menyelamatkan orang yang percaya kepadanya, dan orang yang percaya kepadanya adalah umatnya. Ya, karena itu kita harus menginjil untuk memberitakan ini kepada orang-orang, saudara. Oke, karena di luar Yesus tidak ada keselamatan sama sekali. Oke, kita nikmati kata lain dari kata itu. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dari mana, saudara? Selamatkan kita dari mana? Dari hutang bank? Bukan. Ya, dari dosa mereka. Dan dari apa dia menyelamatkan mereka? Dari dosa mereka. Dia tidak hanya datang untuk menyelamatkan kita dari musuh yang menyerang kita, namun dia memang akan menyelamatkan kita dari setan dan semua musuh Tuhan. Dia tidak datang hanya untuk menyelamatkan kita dari masalah, kemiskinan, penyakit, kesulitan, namun dia juga akan melakukan hal itu. Jadi memang gak salah kadang-kadang kita bicara bahwa Tuhan Yesus, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita ada damai sejahtera, masalah kita berangsur-angsur pulih. Tetapi itu bukan intinya, saudara. Saudara harus katakan kepada orang bahwa Yesus akan menyelamatkan dari dosa. Namun hal pertama yang paling mendasar, inti keselamatan adalah Yesus menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kebutuhan terbesar kita bukanlah untuk diselamatkan dari penindas manusia atau masalah-masalah kehidupan lainnya. Apa yang paling Anda dan saya perlukan adalah diselamatkan dari dosa-dosa kita sendiri. Ketika malaikat memberitahu Yusuf bahwa Maria masih perawan, berarti belum berhubungan, saudara ya, dan sedang mengandung anak ajaib itu merupakan kabar baik yang luar biasa. Dan beritanya menjadi lebih baik ketika malaikat itu berkata kepada Yusuf, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 我们再来看享受每一句话，脱离罪恶。他拯救他们脱离了什么？脱离他们的罪孽。他来不仅仅是为了拯救我们脱离攻击我们的敌人，而且他确实会拯救我们脱离撒旦和所有上帝的敌人。他不仅来拯救我们脱离问题、贫穷、疾病和困难，而且他也会这样做。但首要的也是最基本的事情，即救恩的本质，是耶稣将他的子民从罪孽中拯救出来。我们最大的需要不是摆脱人类压迫或者其他问题，你我最需要的是从我们自己的罪孽中得救。当天使告诉约瑟玛利亚是处女，并且怀有一个奇迹的孩子时，这是一个令人难以置信的好消息。当天使对约瑟说他要把他的子民从罪恶中拯救出来时，这个消息就变得更好了。 Nah, sekarang
ada satu pertanyaan lagi, mengapa harus lahir di perawan wanita? Mengapa ya? Nah, di sini saya akan jelaskan. Ketika Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan, ia tidak dilahirkan melalui proses reproduksi manusia biasa. Yesus lahir dari seorang perawan, ibunya Maria mengandung melalui mujizat Roh Kudus. Dalam tahap manusia, orang akan menganggap hal ini mustahil. Mereka mengatakan satu-satunya alasan orang-orang di masa lalu percaya pada kelahiran Yesus dari perawan adalah karena mereka hidup di zaman yang kurang ilmiah dan lebih mudah tertipu sama orang lain. Namun Yusuf tidak perlu menjadi profesor biologi untuk mengetahui dari mana bayi itu berhasil. Dia percaya bukan karena melihat, tetapi percaya apa yang Tuhan katakan. Dia berpikir jika Maria hamil, dia pasti tidak setia padanya. Itu wajar. Yusuf mempercayai mujizat itu hanya setelah malaikat memberinya pesan langsung dari Tuhan. Yusuf tidak mempercayai kelahiran dari perawan karena dia mudah tertipu. Dia percaya kelahiran itu karena itu terjadi. Malaikat yang berbicara kepada Yusuf tidak memberikan banyak rincian tentang bagaimana seorang anak mulai bertumbuh di dalam rahim Maria. Penjelasan malaikat singkat dan sederhana. Yang dikandung di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. 耶稣的出生是由童真女玛利亚所生。当耶稣出生是为了拯救时，他并不是通过普通人类的生殖过程出生的。耶稣由童真女所生，他的母亲玛利亚因圣灵的奇迹而怀孕。有些人认为这是不可能的。他们说，过去的人们相信耶稣是童女所生的唯一原因是，因为他们生活在一个不太科学、更容易上当受骗的时代。但越是不需要成为一名生物学教授就知道婴儿来自哪里。他认为，如果玛利亚怀孕了，他一定对她不忠。越是只有在天使之界向他传达来自上帝的信息后，才相信了这个奇迹。越是不相信童女所生，因为他很容易受骗。他相信童女生子，因为他确实发生了。与夜市说话的天使没有提供有关孩子如何在玛利亚子宫中成长的许多细节。天使的解释简短而简单。他腹中所怀的孕是从圣灵来的。可以看马太福音1章20节。 Amin. Mengapa harus dikandung daripada Roh Kudus, bukan dari reproduksi manusia? Karena Yesus harus tidak berdosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Karena dia sebagai substitusi, saudara. Hanya itu yang kita ketahui tentang bagaimana keajaiban Yesus dikandung, dan hanya itu yang perlu kita ketahui, Roh Kudus mewujudkannya. Roh Kudus entah bagaimana membentuk embrio kecil di rahim perawan yang diberkati, tanpa ada reproduksi duniawi, tanpa ayah duniawi, seorang bayi mulai bertumbuh. Kita tidak tahu bagaimana Roh melakukannya, namun Dia melakukannya. Tidak ada yang mustahil bagi Roh Tuhan yang Maha Esa. Namun, mengapa Roh Kudus membentuk bayi ini melalui mujizat langsung? Mengapa Yesus tidak dapat dikandung seperti bayi lainnya? Saudara, jawabannya jelas. Karena Yesus harus tidak berdosa. Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena itu, bayi ini akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Untuk menyelamatkan orang lain dari dosa, Yesus sendiri harus tidak berdosa. Dan hal itu tidak mungkin terjadi jika ia mewarisi sifat berdosa dari orang tuanya, yaitu manusia. 因为耶稣一定没有罪，这就是我们所知道的关于耶稣如何奇迹般的受孕的一切。这就是我们需要知道的一切。圣灵使
这一切发生。圣灵以某种方式在一位受祝福的处女的子宫里形成了一个微小的胚胎，没有了地上的父亲，婴儿就开始成长。我们不知道圣灵是如何做到的，但他却做到了。对于全能神的灵来说，没有什么是不可能的。但为什么圣灵要通过这届的奇迹来创造这个婴儿呢？为什么耶稣不能像其他婴儿一样受孕？因为这个婴儿将把他的子民从罪恶中拯救出来。为了将他人从罪恶中拯救出来，耶稣本人必须是无罪的。如果他从父母那里继承了罪性，那就不可能了。Jadi setiap orang yang dilahirkan dari biologis manusia itu pasti berdosa, yang kita namakan dosa asal. Oleh karena itu, Yesus harus lahir dari Roh Kudus sehingga dia dilahirkan tanpa dosa. Ya. Jadi Yesus harus menjadi manusia karena dosa manusia, saudara. Dosa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan. Jadi sebelum kita lakukan apapun, itu sudah tertanam di dalam diri kita. Apa yang Raja Daud pernah tulis tentang dirinya juga berlaku bagi seluruh orang. Sesungguhnya aku berdosa sejak aku dilahirkan, berdosa sejak ibuku mengandung aku. Hal ini tidak berarti bahwa seks dan pembuahan adalah dosa. Namun hal ini berarti bahwa orang tua yang merupakan manusia juga berdosa, dan orang tua yang berdosa menghasilkan anak-anak yang berdosa. Bayi yang dikandung oleh orang tua yang berdosa dilahirkan dalam keadaan berdosa, dengan kecenderungan jahat yang menunggu untuk muncul dan menampakkan diri. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan kita, Yesus harus menjadi salah satu dari kita, namun ia juga harus berbeda dari kita. Dia harus memiliki sifat manusiawi, tetapi dia harus tidak berdosa, tetapi bukan sifat berdosa. Jadi jika Yesus dikandung dari perkawinan dua orang tua yang berdosa, maka Yesus akan mewarisi sifat berdosa dari mereka. Oleh karena itu, Yesus harus dibentuk dengan cara yang sama sekali berbeda, yaitu adalah dikandung dari Roh Kudus, dikandung dengan cara ajaib, saudara. 耶稣因罪而必须降世为人，罪不只是我们所做的事，罪也是我们所做的事。他在我们心中根深蒂固。大卫王曾经写下的关于他自己的内容也适用于每个人。我从生下来就犯了罪，从我母亲怀我起就犯了罪。诗篇51篇第5节。这并不意味着性和受孕是有罪的，但它却是意味着父母也会犯罪。有罪的父母生出有罪的孩子，有罪的父母所怀的婴儿生来就是有罪的。邪恶的倾向等待着出现和表现出来。为了拯救我们，耶稣必须是我们中的一员。但他也必须是不同的，他必须具有人性，但不具有罪性。如果他是由两个有罪的父母婚姻所怀的，他就会继承他们的罪性。所以耶稣必须以完全不同的方式被塑造。Yesus adalah bayi yang dilahirkan tanpa dosa. Saudara, alasan lain mengapa Yesus harus dikandung melalui mujizat adalah karena dia adalah Tuhan yang mengambil wujud manusia. Hal ini sangat unik dan luar biasa, sehingga tidak dapat terjadi melalui reproduksi manusia biasa. Ketika Roh Kudus membentuk bayi Yesus di dalam rahim Maria, Roh Kudus tidak hanya membentuk bayi yang tidak berdosa secara sempurna. Dia melakukan sesuatu yang lebih menakjubkan. Dia menciptakan seorang bayi yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya adalah Allah ilahi. Roh Kudus entah bagaimana mengambil wujud Allah Putra, ya,
pribadi ilahi kedua dari Tritunggal yang Maha Kudus, yang ada bersama Bapa dan Roh Kudus sebelum penciptaan dunia dan sejak kekekalan, dan ia mempersatukan Putra Allah yang kekal itu dengan sel, organ, dan kepribadian bayi yang belum lahir yang sedang berkembang, saudara. 耶稣无罪之子，耶稣必须通过神迹怀孕的另一个原因，是因为他是道成肉身的神，只是如此独特的非凡，无法通过普通人类的繁殖来实现。当圣灵在玛利亚的子宫中形成婴儿耶稣时，圣灵不仅形成了一个完全无罪的人类婴儿，他做了更令人惊奇的事情，他创造了一个既完全人性又完全神性的婴儿。圣灵以某种方式采取了圣子的形式，圣子是三位一体的第二个神圣位格，在创世之前和永恒中与圣父和圣灵一起存在。他将永恒的上帝之子与细胞结合在一起，正在发育的未出生孩子的身体、器官和个性。 Saudara, Immanuel, Allah beserta kita. Dia menggabungkan keilahian abadi dengan umat manusia yang rapuh untuk menghasilkan seseorang yang juga merupakan Tuhan dan juga merupakan manusia. Alkitab berkata, Matius 1 ayat 22, hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Semua ini terjadi untuk menggenapi firman Tuhan melalui Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Yesus tidak dikandung dan dilahirkan hanya sebagai bayi biasa. Dia dikandung dan dilahirkan sebagai Allah beserta kita. 以马内利，神与我们同在，他将永恒的神性与脆弱的人性结合起来，创造出一个既是神又是人的人。圣经说，在马太福音1章22节，这一切的事成，就是要应验主借他先知所说的话。第23说，必有童女怀孕生子，人要称他名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。这一切的发生都是为了应验神通过先知所说的话。700年前的以赛亚书，耶稣并不是像一个普通的婴儿那样受孕和出生的，他是一个普通的婴儿，他作为神与我们一同受孕并出生。 Kita harus tahu dosa asal. Jadi kekristenan itu mengajarkan kita bahwa setiap manusia yang dilahirkan itu mempunyai dosa asal. Karena itu perlu Yesus untuk menyelamatkan. Dan Yesus perlu tanpa dosa. Dan Yesus perlu merupakan Allah dan merupakan manusia. Yesus dilahirkan untuk menyelamatkan. Mari kita membahas hal ini secara spesifik dan melihat beberapa aspek dosa yang Yesus selamatkan. Sebelum kita membicarakan masalah apa yang kita lakukan, mari kita bicara dulu tentang masalah apa yang kita lakukan. Mari kita bicara tentang dosa asal. Sifat berdosa yang kita miliki sejak lahir sebagai warisan dari orang tua pertama kita, Adam dan Hawa. Dosa asal dengan jelas diajarkan di dalam Alkitab dan di dalam pengalaman sendiri pun kita telah mengalaminya. Bayi tidak perlu diajari bagaimana menjadi egois. Ya, dia akan teriak, dia akan rebut mainan bayi yang lain. Nggak ada bayi yang rendah hati, saudara. Balita tidak memerlukan pelajaran tentang cara berteriak, ini milikku. Anak-anak mempunyai kemampuan luar biasa dalam melawan dan mengamuk tanpa perlu latihan sama sekali. Apakah aku terdengar seperti aku membenci anak-anak? Tidak, saudara. Ya, saya sangat mencintai anak-anak dan saya memiliki 2 anak. Dan saya tahu bahwa anak-anak kecil memiliki banyak
pesona dan merupakan ciptaan Tuhan yang berharga. Tetapi saudara, kita harus jujur. Meski begitu, dosa asal yang terlihat terlalu jelas untuk kita sangkal. 这个原罪，耶稣生来就是为了拯救。让我们具体讨论这个问题，看看耶稣从罪中拯救我们的一些方面。在谈我们做什么的问题之前，我们先来谈谈我们做什么的问题。让我们来谈谈原罪，即我们生下来就有的罪性，只是我们从始祖亚当和夏娃那里遗传下来的。原罪在圣经和我们自己的经验中都有明确的教导，不需要教婴儿如何自私，婴儿不需要学习如何喊我的，孩子们不需要任何训练就具有非凡的打架和发脾气的能力。我听起来像是讨厌孩子吗？是的，我非常喜欢孩子，并且有2个孩子。我知道小孩子很有魅力，是上帝宝贵的创造。即便如此，原罪还是显而易见的，无法否认。 Kita harus jujur bahwa dosa asal itu nyata. Karena itu Yesus harus datang untuk menyelamatkan. Ya, saudara, kita perlu diselamatkan dari dosa asal. Dosa asal bukan hanya sesuatu yang saya lihat pada anak-anak saya atau orang lain. Itu juga ada di dalam diri saya, saudara. Dan selalu begitu, saudara. Kadang-kadang kita cenderung egois, ya. Nah, kita harus ngakulah, ya. Karena itu, saudara, saya perlu diselamatkan dari dosa asal. Tetapi Anda juga perlu diselamatkan, saudara. Semua orang perlu diselamatkan. Maka, merupakan kabar baik bahwa pada hari Natal, seorang bayi yang dilahirkan tanpa dosa asal, dan bayi ini datang untuk menyelamatkan umatnya dari sifat dosa yang kita miliki sejak lahir. Meskipun kita dilahirkan dari Adam dalam ras yang berdosa, tetapi kita dapat mengalami kelahiran kedua, saudara, yaitu kita dapat dilahirkan dari Allah. Saya sudah banyak bahas di 1 Yohanes dan pernah juga saya dibahas di Mandarin, ya. Alkitab mengatakan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, saudara, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Oleh karena itu, saudara, ini bagus sekali untuk memperjelas, sama seperti Yesus tidak masuk ke dalam rahim Maria secara alamiah, melainkan melalui secara supranatural, demikian pula Kristus tidak masuk ke dalam hati kita secara alamiah, melainkan melalui kelahiran kembali secara supernatural. Seperti Yusuf yang percaya akan perkataan Tuhan, maka kita juga perlu percaya akan firman Tuhan dan mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat untuk memperoleh kelahiran kembali, saudara. 我们需要从原罪中被拯救出来。原罪不仅仅是我在我的孩子或其他任何人身上看到的，它就在我体内。而且一直如此，我需要从原罪中被拯救出来，你也一样。因此，在圣诞节，一个没有原罪的婴儿诞生了。这个婴儿来拯救他的子民，脱离我们与生俱来的罪性，这是个好消息。尽管我们在有罪的族类中由亚当而生，但我们也可以由神而生。圣经说，在约翰福音1章12节，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。第13节，这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。正如耶稣不是
自然的进入玛利亚的子宫，而是通过超自然的方式。同样，基督也不是自然的进入我们的内心，而是通过超自然的重生。 Saudara udah mengerti mengapa harus kelahiran kembali, karena tidak bisa secara jasmani. Oleh itu sebabnya saudara, kesimpulan kelahiran baru yang juga disebut dalam Alkitab sebagai regenerasi atau dilahirkan kembali, itu menciptakan kehidupan baru di dalam diri Anda. Kehidupan yang lahir dari Roh Kudus. Kehidupan Roh Kudus Tuhan ini akan menyelamatkan Anda dari kematian dan pembusukan sifat dosa lama yang diwarisi semua orang. Kecuali Yesus tidak mewarisi, karena dia juga lahir dari Roh Kudus, ya kan? Diwaris semua orang dari orang tua. Itu adalah bagian penting dari apa yang malaikat maksudkan ketika dia berkata tentang bayi Yesus. Di mana mengapa Yesus datang ke dunia? Cuman satu kalimat saudara. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan Yesus. 我们来看他的结论呀，重生在圣经中也被称为新生和重生，在你内在创造新的生命，上帝圣灵的生命将你从罪性的死亡和腐烂中拯救出来，这就是每一个人除了耶稣从父母那里继承的，只是天使谈到婴儿耶稣所说的一个重要部分，他将拯救他的子民脱离罪恶。阿门。 Tuhan Yesus memberkati, amin. 天父上帝，主耶稣，亲爱的圣灵，我们满心感谢赞美你，主啊，今天我们可以听到你的信息，主借着你的仆人张老师所传讲的信息，我们要向你感恩，因为主啊，感谢你，因为你的大爱，你的怜悯，主啊，你要为我们降生在这个世界上，来拯救我们这些罪人，我们要向你感恩，主啊，这是我们得到的莫大的恩典，我们要向你感谢。主耶稣，这个时候我们也要结束了，主，我们也要求你祝福每一个你的仆人们以及弟兄姐妹，在这个晚上大家都可以有好的睡眠。主啊，祝福我们。明天早上可以再看到你的阳光空气，我们要感谢你，主，谢谢你的恩典。这个时候求你继续祝福带领，感谢你，奉主耶稣基督的名求，阿门。 Mari kita menerima berkat yang paling berharga, kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, pengorbanan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang ada di dalam kita, yang selalu membimbing kita, selalu menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang menerima berkat kita katakan amin.